Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So kita sambung balik video kedua kita pada hari ini. Tadi anda dah diterangkan berkaitan dengan sisa domestik, jenis-jenis secara umumnya, kategori sisa domestik dan juga kesan-kesan apa yang akan berlaku sekiranya pembuangan sisa domestik ini tidak berlaku secara baik. So sebelum saya mulakan terus kepada langkah-langkah, sebab saya ada lebih kurang dalam 15 minit, kalau boleh lagi pendek, sebab saya ada satu video yang saya nak berikan pada anda juga sebagai ulang kajinya. So saya nak pantaslah kali ni, kalau lebih pendek lagi pun lagi bagus. So kata kunci yang keempat adalah ganjaran. Kata kunci keempat adalah ganjaran. Okay, so saya teruskan ke video penerangan kita. Okey, langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Macam yang anda tahu, diberitahu tadi kesan-kesan, banyak kesan. Ada 4 kesan yang berlaku bila kita buang sisa domestik secara tidak terancang. So, untuk kali ini adalah langkah-langkah apa yang kita boleh buat untuk mengurangkan kesan ini. Apa yang kita boleh buat supaya tidak berlakunya ataupun kurang berlakunya banjir kilat? Apa yang kita boleh buat supaya kurangnya berlakunya pencemaran? Apa yang kita boleh buat supaya dapat mengurangkan kesan, apa lagi tadi? Kesan penyelenggaraan, kos penyelenggaraan yang tinggi. Macam mana kita nak buat supaya wabak penyakit tidak merebak? Okey, usaha dia, langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita mengamalkan amalan 3R. Apa 3R itu, cikgu? 3R adalah, R yang pertama adalah reuse, guna semula, recycle, kita semula, dan reuse, recycle, dan juga tengok sini, saya pun lupa. Okey, penerapan amalan 3R iaitu reduce. Saya terlupa perkataan reduce. Reduce ialah kurangkan. Okey, reuse, guna semula, dan recycle. Okey, 3 Tapi ingat, jangan terkejut. Anda belajar tingkatan 1, dia tak nak bebankan fikiran anda. Dia cakap 3R saja. Reduce, kurangkan, reuse, guna semula, dan recycle. Tapi bila anda masuk tingkatan 2, dia dah tak jadi 3R, dia jadi 5R, tambah lagi 2. Apa dia? Repair, perbaiki, dan rethink, iaitu fikir semula. Dia ada 5R. Tingkatan 2 lah. Tapi tingkatan 1 korang cuma perlu ingat 3R. Reduce, kurangkan, reuse, guna semula, dan recycle, kitar semula. Apa dia? Kurangkan, iaitu mengurangkan apa-apa yang boleh menyebabkan sampah seperti penggunaan beg plastik dan bekas polisterena. Okey, saya dah beri kata kunci belum? Belum rasanya. Okey, kata kunci keempat kata kunci keempat kita adalah ganjaran. Ke saya dah bagi Tak apa. Kalau dah bagi pun dengar lagi. Ganjaran Ganjaran, ganjaran, kata kunci keempat. Okey. So, mengurangkan apa-apa yang boleh menyebabkan sampah seperti penggunaan beg plastik dan bekas polisterena. Kurangkan, jangan guna banyak, kurangkan. Guna semula, menggunakan bekas minuman, surat khabar, majalah dan mendermakan buku-buku. Janganlah semua benda kita nak buang. Yang mana kita boleh dermakan, beri pada orang untuk orang lain guna pula. Tu, guna semula. Dan yang ketiga, kitar semula barangan-barangan, menghasilkan barangan baru daripada barangan terbuang. Okey, kat sekolah kita, siapa yang pernah nampak berhampiran dengan astana bahasa itu? Okey, kreatif, mencipta daripada botol sabun, potong boleh jadi pasu bunga, dihias bunga. Wow, sangat cantik tu antara contoh recycle kita guna balik benda itu. Okey. Ini contoh pelbagai alatan yang boleh dicipta daripada barang-barang yang dah terbuang. Okey, dikitar semula Okey, so next. Yang kedua, penggunaan teknologi terkini. Kita mesti menggunakan teknologi yang hebat, teknologi terkini hebat. Okey, apa dia? Logi Waste to Energy, WTE, merupakan teknologi terkini yang mampu mengurangkan sisa yang perlu dihantar ke tapak pelupusan sehingga 85%. Sekejap lagi saya terangkan. Teknologi WTE juga mampu mengurangkan pencemaran bau berhampiran tapak pelupusan sedia ada. Okey, yang tu belum lagi. Okey.
Logi waste to energy ini, kalau sekarang ini sampah-sampah ini semua diangkut naik lori sampah, dibawa ke tapak pelupusan, diletakkan di sana, dilupuskan di sana, tak ada apa-apa function. Logi waste to energy adalah di mana ciptaan baru tempat pelupusan, di mana bila sampah sampai di sana, diletakkan sana, dia akan usahakan sampah itu dikitar, ditukar menjadi, supaya dapat ditukar kepada bentuk tenaga. Jadi tenaga, ada kegunaannya. Di tempat pelupusan biasa, sampah itu dilupuskan, habis lumpuh, habis gitu je. Tak ada apa-apa kelebihan. Tapi logi waste to energy, sampah yang sampai akan melalui proses dia, proses apa, ada cara dia, dan sampah itu ditukarkan kepada tenaga. Oh, sangat hebat. So kita berdapat sesuatu daripada sampah yang dibuang. So tak membazir macam itu saja. So seterusnya, penciptaan pinggan daripada ubi kayu. Pinggan dicipta daripada ubi kayu. Maksudnya bila kita buang, kita tanam, dia daripada tumbuhan dah, dia akan diuraikan. Lama-lama dia akan terurai. Okey, so itu bagusnya. Dapat menggantikan pinggan polistirena dan mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Okey. So ini adalah tapak pelupusan waste to energy. Nampak lain. Nampak penuh kecanggihan sedikit. Ditukarkan kepada tenaga. Ada proses dia. So seterusnya, penguatkuasaan undang-undang. Saya macam laju berapa minit Saya baru menggunakan dah 6 minit. Okey lah tu. Okey. So penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang. Penerangannya, pihak berkuasa tempatan PBT telah menguatkuasakan undang-undang berkaitan sisa domestik dengan mengenakan denda dan hukuman yang lebih berat, bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat. Okey, yang ini dalam exam, tolonglah ayat tu betul-betul. Saya faham anda jawab ini dalam exam bagi tingkatan 2, ramai jawab betul. Dia kata apa? Menguatkuasakan undang-undang. Fakta, dapat 1 markah. Cantik. Tapi bila masuk huraian, ayat dia macam mana? Kita hendaklah menangkap pesalah ataupun kita hendaklah mengenakan hukuman yang berat kepada pesalah-pesalah pembuangan sampah. Wah, banyak cantik. Siapa kita nak buat benda tu? Kita nak tangkap orang, nak kenakan hukuman ke orang, bukan kerja kita. Ayatnya kena betul. Pihak berkuasa perlu mengetatkan undang-undang. Ayatnya kena betul. Jangan main belasah aja kita hebatnya korang exam pun ramai yang gagal lagi. Bukan main lagi. So kena betulkan ayat itu supaya dapat markah. Okey, seterusnya, akta pengurusan sisa pepejal semua ni dibuat untuk menguruskan sisa domestik yang baik dan sistematik. Okey, so kuatkuasakan undang-undang. Siapa? Bukan kita, pihak berkuasa. Pihak berkuasa. Okey, so ini gambarnya. Pihak berkuasa tangkap, bukan kita. Pihak berkuasa tangkap orang yang melakukan kesalahan pembuangan sisa domestik ini. Okey. Dan seterusnya, yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan apa? Program pendidikan tentang penjagaan alam sekitar telah diterapkan kepada generasi muda, terutama dari peringkat awal. Pendidikan ini penting. Kalau kita pergi ke Jepun, korang pergi negara Jepun. Masa saya pergi ke Jepun itu terkejut sampah yang dewasa, yang tua mereka, mungkinlah secara tak sengaja ke, buang sampah nak buang tepi. Tahu siapa yang berkejar mengutip sampah itu? Budak-budak. Kalau kita kan peringkat darjah 1, peringkat darjah 2, mereka datang berlari kutip sampah masuk dalam tong sampah. Pendidikan mereka sangat hebat. Mereka mendidik anak-anak mereka seawal umur 6, 7, 8 tahun ini sangat bagus. So, remaja ini, budak-budak ini kalau dah meningkat remaja, dewasa nanti akan jadi seorang yang hebat. Pendidikan. Sebab tu di Malaysia juga pendidikan itu perlu. So, subjek geografi hari ini salah satu pendidikan untuk anda, menerangkan bahawa jangan lakukan pembuangan sisa domestik secara tidak terancang. Okay, jelas geografi dah terangkan ni. Mata pelajaran geografi, nampak tak kita akan belajar, dan sains pun ada anda belajar, dapat memupuk kesedaran dalam kalangan murid. Pelbagai aktiviti seperti kitar semula boleh dilaksanakan sebagai aktiviti tambahan di sekolah.
Ingat tak masa kita masih lagi bersemuka dulu? Sebelum anda masuk ke dalam kelas, ada ramai pelajar-pelajar, pengawas-pengawas. Tolong pegang plastik. Anda buang sampah plastik, tin apa ke dalam plastik mereka. Kenapa mereka menjalankan projek Kitar semula? Nampak tak? Itu benda yang berlaku. Pendidikan perlu untuk anda. Dan yang terakhir adalah kempen. Kempen. Pelbagai kempen telah dijalankan oleh agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, NGO, pihak berkuasa tempatan, PBT dan orang perseorangan. Yang ni pun ramai yang jawab, cikgu, kita hendaklah mengadakan kempen. Rajinnya korang nak buat kempen. Siapa korang? Kelas kerja rumah pun tak siap nak buat kempen. Betulkan ayat. Kempen ini dijalankan oleh agensi kerajaan, agensi bukan kerajaan, dan juga kalau sini dikata pihak berkuasa pertempatan, PBT, kita boleh tambah lagi media massa. Semua ini boleh menjalankan kempen kesedaran. Kempen-kempen dijalankan secara menyeluruh melalui pelbagai media sosial. Jabatan Alam Sekitar menjalankan pelbagai kempen seperti kempen kesedaran alam sekitar, kempen 3R, kempen cintai sungai kita. Segala kempen dijalankan oleh siapa? Bukan kita, badan kerajaan, badan bukan kerajaan dan juga media massa. Tiga. Okey. Ini. Mereka menjalankan kempen-kempen. So, selesai sudah bab 13 tajuk sisa domestik. So, dengan itu saya dah menamatkan tajuk kita semua sekali tahun ini. Habis saya dah terangkan semua settle. So saya dah menggunakan 11 minit. Tadi 32, 11 minit. So ada lagi kot, boleh saya bagi satu lagi tugasan lah. Hari ni kita padatkan minggu ini. So saya rancang ada lagi lah. Okay, so dengan itu saya tamatkan video kedua kita kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye bye.